pengguna Sony Alpha, mirrorless maupun full frame, hari ni aku nak bantu hampa untuk menjimatkan duit hampa daripada beli aksesori kamera yang mahal-mahal, terutamanya daripada jenama Sony tu sendirilah. Okey, ini third party daripada JJC, iaitu JJC BTR S1. Ia support kebanyakan kamera Sony terbaru sekarang ni lah. Kebanyakan kamera Sony yang terbaru semua dah ada Bluetooth. Kelebihan menggunakan Bluetooth ni, kita boleh shoot kat mana-mana sajalah, asalkan remote control ni dia sambung dengan kamera kita. Berbeza dengan infrared. Macam infrared ni kita kena pergi depan-depan kamera, kita kena tekan. Bagi hampa yang mungkin tak faham kenapa perlukan remote control untuk kamera, okey, salah satunya kalau untuk peminat fotografi ni biasanya dia tahulah. Contohnya macam kita menggunakan long exposure. Kemudian remote ni sangat berguna jugalah untuk orang yang bekerja dengan kamera seorang-seorang. Ini memang sangat berguna. Contohnya macam hampa pakai telefoto punya lens 100mm ke 50mm ke, hampa tak payah pergi depan-depan kamera untuk tekan, lepas tu duduk balik ke tempat asal, pergi depan kamera tekan, duduk balik tempat asal. Tekan je daripada tempat buat kerja tu kan. Macam sekarang ni tengok, aku nak capai kamera memang susah. Sebab itulah perlukan remote ni. Wireless remote control daripada JJC. Kat sini dia ada fungsi-fungsi dia lah. Antaranya adalah instant shutter. Lepas tu boleh guna untuk movie. Lepas tu jarak dia boleh sampai 10 meter. Lepas tu kita boleh gunakan untuk zoom. Lepas tu dekat bawah ni dia ada tulis lah, replace untuk model Sony yang mahal itulah. Tapi terpelik lah, tengok betul. Kat sini dia tak tulis Sony tau. Dia tulis Son saja, SON saja. Okey, dia tengok belakang dia. Ni model dia. BTR S1. Okey. Kita bawah dia. Kita tengok. Kita tengok ni. Okay, tepi dia. Dia ada tulis kat sini ciri-ciri yang terdapat pada remote ni. Sekejap kita tengok secara dekat. Lepas tu kat bawah-bawah ni dia ada tunjuklah kamera Son apa yang support untuk remote ni. Son tu bukan Sony. Okey, antaranya adalah Alpha A6100, A6400, A6600, A7 Mark III, A7R Mark III, A7R Mark IV, A9, A9 Mark II, RXO Mark II, RX100 Mark 7, A7C, A7S Mark III, ZV-1, A1, FX3, A7 Mark IV. Boleh dikatakan dia sokong kamera-kamera Sony yang terbaru lah, sebab FX3 pun terlibat, ZV-E10 pun terlibat. Alright, mari kita buka lah. Buka dia sangat simple saja. Biasalah third party punya produk kan, tak ada packaging yang special lah. Okey, bila dah buka, pastikan semua barang dalam kotak aku ambil habis. Okey, tak ada dah. Ni tak sebelah dulu. Okey, mula sekali kita buka, apa yang kita dapat adalah dia ada ajak kita macam mana cara-cara nak connect remote ni dengan scan QR code ni. Dia akan bawa ke YouTube dan platform-platform yang lain. Okey, tapi tak apa, yang ni hampa tak payah tengok lah. Aku akan tunjukkan dekat hampa juga nanti kan. Tak bawah dulu. Lepas tu ini dia punya user manual dia. Okey, aku tengok set. Terdapat dalam bahasa Inggeris ya. Jadi hampa yang tak faham tu boleh rujuk buku manual ni. Macam aku rasa tak payahlah kan, aku dah expert dah. Okey, tengok kat sini memang ada petunjuk-petunjuk dia. Harap boleh nampak. Okey, ini semua tak penting, clearkan meja dulu. Kemudian inilah dia punya remote controlnya. Remote control dia, wow, dia bentuk dia sangat simple tengok. Okey, tengok secara dekat, inilah remote control dia. Dia bentuk dia kan lebih kurang sama saja macam remote control yang Sony punya. Kat atas ni pun sama juga. Dia ada satu lampu LED. Dia akan menyala masa kita guna nantilah, terutamanya masa kita rakam video. Kemudian kat sini ada wide dengan tele dan boleh gunakan untuk fokus juga ya. Kemudian kat bawah ni ada shutter release. Shutter release ni dia ada dua stage tau. Tekan separuh untuk fokus, tekan penuh untuk ambil gambar. Okey, masuk dia. Kita nak fokus, tekan separuh dulu. Lepas tu bila dah fokus, tekan sepenuhnya untuk ambil gambar. Kemudian kat bawah ni dia ada AF on. Kemudian dekat sebelah kanan ni dia ada C1 button. C1 button ni dia ikutlah
apa yang hampa set dekat body kamera hampa tu. Okey. Contohnya macam hampa set exposure lock, dia akan jadi exposure lock kat sini lah. Okey. Kemudian dekat sisi sebelah kiri, okey, sisi sebelah kiri ni dia ada satu slider yang membolehkan kita unlock dan juga lock remote control ni lah. Contohnya kita tak guna remote ni, kita tak dalam poket, katakan tertekan ke apa kan, kalau kita lock tak adalah kita tekan. Okey, kemudian sisi sebelah kanan ada dua slider lagi, focus dan juga untuk zoom. Kemudian ada lagi still dan movie. Okey, sangat simple saja, sangat senang saja. Kalau ambil gambar, kita gunakan kat bahagian still. Kalau ambil video, kita gunakan kat bahagian movie. Kemudian kat belakang ni ada bahagian battery compartment lah. Aku percaya yang ni bateri memang dah dibekalkan sebab dia dah letak protector kat sini kan. Jadi kita nak cabut bateri dia sangat senang sajalah. Okey, aku try guna tangan, tengok. Okey, tak boleh. Boleh pusing pun. Dia dah pusing. Inilah cara dia untuk cabut bateri. Okey. Aku tarik je dia punya protector ni, bateri dah terkeluar. Dia menggunakan bateri CR2032 ya. Okey, aku masuk balik bateri dia. Masuk dia sangat simple saja, tekan sajalah. Okey. Kemudian tutup balik dia punya bahagian penutup ni. Pusing guna tangan je pun dah boleh dah. Senang je. Alright, mari kita pair dengan Sony ZV-E10 aku. Tapi sebelum hampa pairing tu, pastikan remote hampa tu dalam keadaan unlock ya. Okey, untuk pair dengan Sony ZV-E10 aku ataupun kamera Sony yang lain sangat senang je. Mula sekali, kita pergi kat bahagian menu, kita masuk bahagian network kat tab nombor 3 untuk Sony ZV-E10. Kemudian di bawah section 1 ni, okey, kita pergi dekat Bluetooth setting, Bluetooth function, kita turn on. Kemudian kita keluar balik, kita pergi dekat section 2, dekat Bluetooth remote control ni, kita turn on saja. Okey, kemudian step seterusnya sangat senang saja. Kita tahan butang shutter dan butang tele ni selama 7 saat. Okey, aku tahan. Okey, lampu dah menyala, tengok kat sini. Bila lampu dah menyala, dia akan pair, nampak tu, pairing dengan BTR S1. Tekan je yes. Sangat senang kan. Alright, dah pairing, mari kita cuba tekan-tekan tengok. Okey, mula sekali aku slide switch ni dekat bahagian movie, kat bahagian bawah ni. Kita try tekan movie tengok. Nampak tu. Tekan je terus record. Sangat senang dan kacang saja. Nampak ni, lampu dekat remote ni pun dah menyala. Okey, sekarang ni aku berhenti record lah. Nampak tu. Sekarang ni aku tengah cakap dengan hampa dan lampu merah akan ada dekat bahagian remote ni lah. Jadi lepas ni senang lah kerja aku kan. Macam aku tengah record cakap dengan hampa, remote ni aku tinggal je lah atas meja kan. Dan aku boleh buat kerja-kerja aku lah. Dan aku tahu keadaan tengah record sekarang ni. Okay, sekarang ni aku cuba slide slider ni ke bahagian zoom. Okay, tangan aku serop bawah meja. Okay, tengok. Tele, white. Tele, white. Tele, white. Bluetooth ni walaupun ada benda lindung, dia boleh guna. Asalkan kita berada di range yang ditetapkan. Contohnya 10 meter, duduk je lah 10 meter. Kalau infrared, kita mesti kena duduk dekat bahagian depan kamera ataupun duduk depan infrared punya sensor tu, baru kita boleh tekan. Kalau hampa pergi belakang kamera, memang tak boleh tekan apa-apa. Satu lagi kelebihan remote ni adalah kita boleh lock ya. Kalau aku lock, tertekan pun, tengok aku tekan ni, aku tekan, tak ada hal. Tekan macam ni pun tak ada hal. Itu kelebihan dia. Okey, aku unlock balik sekarang ni. Okey, bila aku dah unlock, nampak? Tele, white. Sekarang ni aku slide balik ke bahagian atas lah, kat bahagian focus. Focus ni, dia berfungsi pada manual focus saja ya. Lens yang ada autofocus, bila hampa set pada tetapan manual focus, baru boleh guna kedua-dua butang dekat atas ni. Ada satu perkara yang aku tak berkenan dengan remote ni, adalah kita tak tahu hayat bateri tu tinggal berapa. Okey, contohlah kan, katakan hampa ni bekerja sebagai fotografer ataupun videografer yang sangat sibuk, terlupa bawa bateri. Jadi kalau hampa tengah rakam ke, tengah ambil gambar ke, tiba-tiba bateri habis, itu
boleh dikatakan satu benda yang menyusahkan juga. Tambah pula kerja kita tu memang kena pakai remote. Contohnya macam long shutter, ataupun kita ni sebagai fotografer yang ambil gambar bintang ke, bulan ke, landscape ke, kita memang nak pakai benda ni, tiba-tiba remote ni bateri habis. Macam mana apa rasa? Itulah penambahbaikan yang perlu dibuat oleh Sony dan juga pihak JJC lah. Sony punya remote sendiri pun sama juga, tak boleh tengok bateri tinggal berapa. Bagi aku benda tu macam tak patut lah kan. Dah lah Sony tu mahal. JJC ni boleh dimaafkan ni, gila dia murah kan. Dari segi dia punya build quality pun aku puas hati je lah. Tak ada isu apa-apa pun. Dari segi dia punya butang-butang kat sini, bagi aku dia biasa saja. Tak ada lah rasa macam lembut ke keras sangat. Tak ada je. Cuma yang specialnya adalah butang yang kat tengah ni lah. Tengah ni dia dua stage macam aku cakap tadi. Lepas tu penambahbaikan yang perlu dibuat adalah membolehkan kita tukar setting-setting dalam kamera tanpa pi dekat kamera. Remote ni dia boleh untuk shooting je. Tapi kalau hampa nak tukar setting macam tukar ISO ke, white balance ke, lepas tu nak tukar bahagian fokus ke, remote ni tak boleh. Sepatutnya kan pihak Sony kena design satu remote yang macam sebelum ni yang aku guna. Ya boleh dikatakan boleh tukar setting-setting dalam kamera dengan senang. Cuma kelemahan dia adalah ini dia guna infrared. Kamera-kamera yang tertentu yang terbaru memang tak boleh support lah. Kalaulah dia boleh buat remote macam yang sebelum-sebelum ni, bagi aku ini adalah remote yang memang best lah. Aku rasa itu sajalah perkongsian aku untuk kali ni. Terima kasih sebab menonton. Kalau nak beli remote control ni, tengok dekat bahagian description. Okay, jumpa lagi dalam video seterusnya. Okay, aku nak tekan berhenti ni. Nak tekan dah. Okay, aku tekan 1, 2, 3.